Jadi bila keadaan demikian berlaku, Nabi Musa balik bertemu dengan Fir'aun. Bertemu dengan Fir'aun. Izhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sebab tu dakwah ni tuan-tuan. Walaupun Fir'aun tu orang yang membangkang, orang yang sombong, orang yang takabur, tapi Allah masih lagi nak apa? Nakkan kebaikan atas dia dengan menghantar utusan dia. Kok nak berubah. Kok nak berubah. Hantar Nabi Musa, hantar Nabi Harun. Bila hantar Nabi Musa dengan Nabi Harun, apa jadi? Dia berubah ke dia makin sombong? Dia makin sombong. Sebab dia ada ahli-ahli sihir yang ramai. Bagi dia, dia boleh menumpaskan Nabi Allah Musa dengan sekelip mata saja, dengan kehebatan ahli sihir dia yang boleh buat macam-macam. Tapi hakikatnya dia tewas, dia kalah. Dan akhirnya pengakhiran hidup dia berakhir di laut. Dia tenggelam di Laut Merah, tuan-tuan. Tapi di saat akhir dia mengaku tak? Dia mengaku tak? Sekarang baru aku yakin dan percaya kepada Tuhannya Musa. Adakah Allah menerima? Ni perbahasan paling panjang juga. Maksudnya dah masa tu dia bertaubat, Allah tak terima ke taubat dia? Itu bukan kerja saya, bukan kerja tuan-tuan, itu adalah kerja Allah. Itu adalah kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah. Cuma kisah tu biar jadi iktibar bagi kita. Seorang yang suka membangkang, seorang yang sombong terhadap Allah, itulah azab dan balasan dia. Yang sampai hari ini dalam Quran pun sebut Allah akan tunjukkan dia punya jasad tu terselamat, mumia dia Ramses II kan. Boleh kita tengok hari ni. Saya tak tahu berapa harga muzium sekarang. Kalau dulu RM25 zaman saya. Dan ni mungkin mahal lagi. Boleh tengoklah macam-macam Fir'aun, Tutankhamun ada, Amunhotep ada, Ramses II ada. Ini jenis Fir'aun zaman dulu. Tak semua Raja Mesir tu gelaran dia Fir'aun. Dia ada tahun sekian-sekian baru gelaran tu bermula. Dan bila kata Fir'aun ni, bila orang sebut Fir'aun ni, dia jadi skeptik. Dia orang nampak Fir'aun Nabi Musa terus. Bila kita kata Fir'aun ni jadi macam ni, bila sebut Fir'aun tu dia jadi skeptik. Fir'aun Musa tu je ada dalam kepala kita, seolah-olah raja lain tu bukan Fir'aun. Hak lain pun gelaran sama, sebab dia bukan nama, dia gelaran bagi pemerintah. Fir'aun macam An-Najasyi. An-Najasyi itu nama ke gelaran? An-Najasyi itu gelaran bagi pemerintah Habsyah. Nama dia siapa? Kalau zaman Nabi, Asamah Asamah bin Abjar. Macam juga Raja Rom. Raja Rom gelaran dia apa? Raja Rom Kaisar ke? Kaisar bukan Parsi. Heraklius. Kalau Parsi baru Kaisar. Apa lagi gelaran-gelaran lain yang kita? Contoh Malaysia yang di Pertuan Agong, tapi bukan nama dia. Nama dia mungkin Tunku sekian-sekian, Tunku sekian-sekian. Jadi gelaran bila dia naik jadi Agong, yang di Pertuan Agong tu bukan nama. Tu gelaran dia. Jadi tinggalkan skeptik Fir'aun yang ada, hanya merujuk kepada Fir'aun Musa. Sebab Fir'aun tu banyak. Fir'aun tu, Fir'aun ni, Fir'aun tu, Fir'aun ni. Tu nama dia. Baik. Lepas Nabi Musa, ada Nabi apa lagi? Hak besar-besar lah. Hak besar-besar. Hak kita boleh tengok perangai umat dia tu masih ada lagi sampai sekarang. Nabi apa lagi agak-agak? Contoh Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf, kisah dia unik. Sebab satu-satunya surah dalam Quran, surah Yusuf yang tak bercampur dengan Nabi lain. Betul tak? Bila tuan-tuan baca surah Yusuf, dari awal sampai akhir cerita Nabi Yusuf saja-saja, tak campur Nabi lain. Tapi kalau surah Ibrahim, ada tak cerita Nabi lain?
Ada tak cerita Nabi lain dalam surah Ibrahim selain daripada Ibrahim sendiri? Ada. Dalam surah Nuh ada tak cerita Nabi lain? Ada. Dalam surah Hud ada cerita Nabi lain. Dalam surah Muhammad sekalipun ada cerita Nabi lain. Tapi satu-satunya yang tak terusik dengan kisah Nabi lain, Nabi Allah Yusuf. Daripada awal sampai 110 ke 111 surah Nabi Yusuf. Tuan-tuan, 110 ke 111? Okey. Dalam tu kisah suka duka seorang manusia. Ada cerita sedih, ada cerita gembira, ada cerita dikhianati adik-beradik, ada cerita dendam, ada cerita dipenjarakan, ada cerita diberi ilmu, ada cerita kesabaran, macam-macam kisah hidup sebagai seorang manusia. Nabi Allah Yusuf pernah dikhianati oleh adik-beradik sendiri. Hari ini ramai dah orang yang mengkhianati adik-beradik dia. Ramai dah orang buat khianat kepada adik-beradik. Ada semata-mata kerana pusaka dia mengkhianati adik-beradik dia. Ada semata-mata kerana nak tukar nama, harta tertentu, tanah tertentu, dia khianat adik-beradik dia. Ada yang sampai dengki dan dendam, dia santau, dia bomohkan adik-beradik dia. Ada, tuan-tuan. Benda ni tetap akan berlangsung. Dibuang dalam perigi, dibunuh, direka, macam-macam cerita atas diri dia, difitnah. Akhir sekali Allah membantu dia. Walaupun dia asalnya dipelihara oleh Al-Aziz kan, sebagai anak angkat, kemudian terfitnah dengan konon-kononnya nama apa? Mak angkat dia tu? Mak angkat dia nama apa? Zulaikha. Quran tak cerita pun nama tu kan. Tapi macam-macam lah keluar Zulaikha. Sama macam Habil Qabil. Kita popular lah kalau cerita, oh apa dia anak Adam yang berbunuh-bunuh tu Habil dan Qabil. Bila baca ayat Quran jumpa tak kalimah Habil dan Qabil? Tak ada pun kalimah Habil, kalimah Qabil. Sebab tu adalah nama-nama Israiliyat. Dalam Taurat ya ada Habil dan Qabil, tapi kita guna tu nak bagi faham. Tapi kita tak boleh nak menetapkan itu adalah confirmation dan kepastian. Oh, confirm memang nama dia Habil, confirm nama dia Qabil. Tak boleh. Sebab dia Israiliyat. Tapi selagi mana ada orang yang belum masih mampu mendatangkan nama lain, guna pakailah untuk memudahkan penerangan. Tuan-tuan boleh lawan tu. Oh, bukan nama dia Habil, bukan dia nama Qabil. Dia tak boleh berhenti di situ. Kalau nak lawan, tuan kena datangkan nama lain yang lebih layak. Dah kalau bukan Habil, nama apa? Kalau bukan Qabil, nama apa? Dia tak boleh lawan saja. Bukan nama tu. Dia tak jadi dalam dunia akademik lagu tu. Dunia akademik, bila kita cabar, kita kena datangkan nama lain yang kita berasa lebih betul. Walaupun berasa kita lebih betul, kena dengar dulu. Nama lain ialah, contohlah, nama lain agak-agak nama apa? Bagilah senang-senang, takut saya bagi orang gelak pula. Konon-kononnya bukan Habib, bukan Qabil, dia nak datangkan nama lain. Upin Ipin. Abang bagi, bukan saya. Bila dengar, hang ambil kat mana Upin Ipin ni? Betul lah hang nak buat pembetulan, tapi Upin Ipin ni sumber dia dari mana? Tang mana mari Upin, dan hang rasa dia lebih berbaloi untuk dipercayai daripada Habil Qabil, tang mana? Kalau dia mampu mengemukakan hujah-hujah, dalil-dalil, tak ada masalah. Ni sebab aku tengok cerita Upin Ipin, aku rasa Upin Ipin. Lagu tu tak boleh. Sebab nama ni kadang-kadang kita tak boleh nak dipersalahkan, sebab kita tak hidup zaman tu. Mungkin nama tu sebenarnya dah betul, dan mungkin nama tu tak betul. Nama tak apa sebab dia tidak melibatkan akidah. Nama tidak melibatkan akidah. Tapi persoalan yang lebih besar, jangan isu-isu Israiliyat dibawa dalam perkara melibatkan akidah.